Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa kafa billahi syahida, fa amma ba'du. Lijatan kuasa surat tahfiz ad-diniyah, Tuan Imam, anak-anak hufaz, wakil muslimat, wakil pemuda, kalau ada hadirin hadirat, hafizakumullah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Marilah sama-sama kita panjatkan syukur kehadrat Allah dengan lafaz Alhamdulillah. Kerana dengan izin kurniaannya, limpah rahmahnya, kita dapat bersama menyambung kitab tarbiyah, pendidikan anak-anak dalam Islam. Masih lagi bicara berkaitan dengan khitanul maulud wa ahkamuha, khitan anak yang baru lahir dan hukum hakamnya. Muka surat berapa, dek? Satu, dua, tiga. Muka surat 1, 2, 3 pada perenggan yang mana satu? Atas sekali ya. Panjang kita bicara berkaitan dengan khitan anak yang baru lahir ini, sampai hadis yang terakhir gitu kita belajar arba'un min sunanil mursalin, 4 di antara sunnah para rasul. Al-khitan, yang pertama ialah khitan. Wa ta'attur, yang kedua memakai wangian ataupun kita panggil minyak antar tu maknanya minyak wangi. Wa ta'attur, berwangi-wangian ataupun memakai minyak wangi. Wasiwak, yang ketiga iaitulah bersiwak. Bersiwak itu kita gosok gigi. Wan nikah, dan nikah kahwin. Jadi perkaitan di antara sunnah Nabi. Hukum kita belajar ada dalil yang ketujuh yang menunjukkan hukum khitan itu adalah wajib. Sampai yang ketujuh dalilnya iaitulah summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami, yakni Tuhan, telah mewahyukan, memberi wahyu kepada Nabi Muhammad, anittabi', supaya mengikut millah ini agama Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim, hanifah, yang suci. Maka di antara Nabi Allah Ibrahim yang diikuti agama yang di samping manasikul haj, ibadat haji, di samping korban, salah satunya iaitulah berkhitan. Dan lepas kita belajar panjang semua sekali, adik kata muka surat 1, 2, 3 ni betul lah, iaitulah penolakan terhadap golongan ulama mengatakan bahawa khitan itu sunat adalah seperti berikut. Kita ada berapa dalil hukum khitan. Yang pertama dulu, hukum khitan kata sunat, kan? Dalil-dalil disebut kita belajar dah. Yang kedua, hukum khitan kata wajib. Dalil-dalil sampai 7, 8 ini. Dan malam ni kita tengok semua hadis yang disebut di atas, dalil-dalil yang jelas menunjukkan bahawa khitan itu wajib untuk anak yang baru dilahirkan. Kerana dia melibatkan taharah, melibatkan kebersihan untuk lelaki. Adapun untuk perempuan, dia bukan masalah kulub ataupun kekotoran selepas dia mengeluarkan bol ataupun kamu keluar air kencing, kemudian air itu melekat pada kulit yang belum dipotong orang bersunat, lama-lama dia jadi macam kulak, dan itu kekotoran, melibatkan bentuk zakar bagi lelaki. Tapi perempuan dia tak sama, bentuknya faraj. Jadi dia bukan melibatkan kekotoran, dia melibatkan syahwat. Kalau tidak dipotong di sunat itu melibatkan syahwat. Jadi adapun hukum khitan itu yang menyatakan wajib, kita telah belajar sampai muka surat 122, dan malam ni kita nak tengok yang berikutnya. Dan kalau boleh ustaz nak speed sikit, nak laju sikit, ialah adik baca sendirilah. Sebab apa yang benar ada tajuk kita ini, walaupun kita nak meraihkan anak-anak yang ada kitab, pada waktu sama meraihkan abang-abang jemaah yang tak ada kitab yang dengar saja. Dan pada waktu yang sama kita juga kena meraihkan penulis. Penulis memang dia tulis panjang tajuk ini, jadi kita baca sederhana, tak panjang sangat, tak pendek sangat. Walaupun ada dua baris, dua line lagi ni dek, ada 3 line lagi. Kalau baca malam ni habis satu muka surat, bulan depan habis satu muka surat, bulan depan, jadi tahun ni baru habis.
Disember 3 muka surat. So adik baca sendiri boleh ya? Okey, baca untuk ambil syarat muka surat 1 2 3. Silakan. Seorang baca. Silakanlah abang kalau adik tak nak baca, abang baca. Yang ni kena buat camp motivasi ni. Tak ada jati diri, tak ada keberanian. Nak baca boleh tengok orang. Sekali lagi, silakan baca. Kamu tak pergi sekolah ke? Cikgu suruh baca. Kita ramai ni pelajar, siapa nak baca? Nak suruh pakcik baca. Okey, silakan baca. Salah seorang anak hufaz, silakan baca sayang. Nanti dulu. Ustaz dah ajarkan adab belajar sebelum ni Di samping kamu hufaz, budak-budak tahfiz, pada waktu yang sama kena duduk dalam dunia moden sekarang, pergi sekolah. Yang ustaz ni dah 20 tahun jadi tenaga pengajar kat sekolah. Walaupun kamu sekolah tahfiz, cikgu pun tidak ada mungkin tauliah, maaf cakap tak ada diploma pendidikan, tidak ada kursus untuk mengajar. Kamu semua kena terdedah. Kalau kamu pergi sekolah, kalau gaya macam ni, kamu ke belakang walaupun kamu pandai hufaz. Okey, pergi sekolah. Pertama-tama sekolah international, sekolah SBPI, sekolah berasrama penuh integrasi, sekolah MARA, kan? Sekolah-sekolah elit ini. So kita kena bersaing dengan dia. Jangan malukan kita budak tahfiz ini warok tidak bertempat. Belajar ada adab, ada tata kelola dia, ada sopan santun dia. Kalau kamu pergi kat sekolah, dan kau kena bersaing dengan mereka. Faham maksud Ustaz? Jangan sampai 5 kali cikgu tanya kamu tak jawab. Itu tidak ada jati diri, tak ada keberanian. Bukan suruh gaduh, suruh baca je kan. Pelajar yang bijak, dia tengok orang lain tak ada. Saya cikgu, okey, awak baca. Bukan 5-6 kali tengok tak tahu nak baca. Siapa nak baca dek? Kita yang belajar kan. So tengok orang lain tak nak baca, saya baca. Dia akan jadi pelajar yang excellent. Nanti kamu pergi, nanti kamu kena bersaing. Nak belajar kimia, nak belajar admat, nak belajar matematik, nak belajar geografi. Walaupun mungkin kamu tak ambil, tapi SPM nanti kena bersaing dengan mereka. Nah, watak pelajar kena begitu kalau nak excellent. Faham? Lain kali jangan buat begitu. Satu lagi, dia sudah adab, dia panggil tak ada adab. Tak ada adab tu dalam bracket benda. Tak ada adab dalam kurungan benda. Biadab. Tak ada akhlak. Betul? Jadi adik-adik kena begitu ya. Jangan sampai cikgu suruh baca, bukan suruh gaduh, baca. Jadi kalau kamu masing-masing tengok macam tu, kamu tak jawab dah 3 kali, itu dengan mak pun ayah macam tu. Mak tanya jawab, ayah tanya jawab. Salah betul tak ada masalah. Mak nak dengar, Aiman buat ke tak buat ni? Tak buat mak, Aiman minta maaf. Siap. Ni senyap je. Mak suruh bahasa pinggan kan? Buat ke tak buat? Maaf mak, tak buat. Minta maaf. Settle. Ni senyap, tak tahu buat ke tak buat. Pandai ke tak pandai? Faham ke tak faham? Are you understand? Angguk-angguk juga. Are you understand? Yes. Hal anta fahimun? Naam, nahnu fahimun. Kalau seorang, hal anta fahimun? Naam, ana fahimun. Adakah awak semua faham? Angguk juga. Ni kena buat camp motivasi lah budak-budak kita ni. Warok tak bertempat. Sekali lagi. Okey, sila anak-anak tahfiz baca seorang muka surat 1 2 3. Ni pun baca. Baca dah betul, tapi masih belum. Boleh dibaiki lagi. Macam mana kalau nak baca? Saya cikgu. Kalau tak nak pun, anak cikgu. Ada pun suara terbunyi. Tidak, terus baca. Sebab dia kena marah baru baca. Tadi 5 kali dia tak nak baca, pada adik abang ni nak suruh adik baca. Sekali lagi, ajar adab dan akhlak ni. Kita belajar tentang adab kan? Adab belajar boleh?
Okey, kita mulakan muka surat 1, 2, 3. Anak-anak, Ustaz dah hurai tadi 5 minit. Okey, minta seorang pelajar tahfiz baca. Bagus. Okey, bagus. Hantar baca. Fatahallahu a'lam. Yang kali buat sekali lagi, Ustaz buat rotan tau. Baca! Mulai depan tak datang, buat kena marah. Ustaz guru disiplin tau. So jangan buat begitu. Bagus, silakan nak. Yes. Ini kita nak tolak hukum yang menyatakan khitan itu bukan wajib tapi sunnah. Jadi dia tolaknya dalil apa dia? Sebab ada kata sunnah, ada kata wajib. Jadi ada pun penolakan mereka terhadap golongan ulama yang mengatakan khitan itu sunnah adalah seperti berikut. Yang pertama, ini dalil yang pertama. Dalil dia kata hukum sunnah sebab dalil kata al-khitanu sunnatun. Sunnah memang Nabi kata khitan itu sunnah. Al-khitanu sunnatun. Jadi hadis mereka hujah betul sebab Nabi kata al-khitanu sunnat. Khitan itu adalah sunnat. Jadi dan Nabi kata sunnat. Jadi hukumnya sunnat lah. Al-khitanu sunnatul lirijal. Khitan itu ada sunnat untuk lelaki. Wa makramatun, penghormatan, karim, kemuliaan untuk linnisa, bagi wanita. Betul lah mereka ada hujahnya. Tapi para ulama hadis mengatakan bahawa hadis ini dhaif. Dari sudut martabat ataupun label kedudukan hadis ini dhaif. Hadis dhaif tidak boleh digunakan untuk bahagian fiqh. Untuk fadailul amal, kelebihan-kelebihan kita beramal boleh. Daripada tinjauan sanadnya, maknanya apabila disusun atur sanadnya dhaif. Ini dalam bab istilah hadis. Kamu kan belajar matan, belajar rawi, belajar sanad kan, belajar riwayat, belajar musnad. Jadi ada ditinjau dari sudut sanadnya dan hadis yang dhaif sebagaimana yang termaklum oleh para ulama fiqh. Kita ni belajar fiqh tahu. Bab belajar fiqh ni bab fiqh, bab syariat, bab khitan. Dia tidak boleh dijadikan hujah dalam mengisbatkan. Mengisbatkan itu dalam mengambil sumber hukum. Hadis dhaif tidak boleh dalam bab fiqh, tidak boleh dijadikan sumber hukum-hukum syariat. Kalaupun dikira juga hadis ini sahih, yang kedua dalilnya, kalau hadis ini labelnya dia bukan hadis dhaif tapi sahih, maka maknanya bahawa Rasulullah telah mensyariatkan khitan. Sebab apa dia? Sebab Rasulullah kata al-khitanu sunnatun. Kalau hadis ini sahih, maka hadis ini menunjukkan Rasulullah telah mensyariatkan khitan dan memerintahkan supaya kita berkhitan. Maka jelaslah dia menjadi wajib. Dalam bahasa Arab, apabila disebut sunnatun bererti tariqatun. Kan kita ikut sunnah Rasulullah. Sunnah itu ikut jalan. Bahasa Arab tariq. Tariq ni kalau kamu jalan ni tariq. Tariq tu jalan raya tu. Okey. Jadi sunnatun bererti tariqatun, jalan. Nabi ni dipanggil sunnah. Kita ikut sunnah Rasulullah, maknanya ikut the way of life Nabi. The way of life Nabi, cara hidup Nabi, gaya hidup Nabi dan jalan hidup Nabi. Jadi apabila dikatakan sunnatul lirijal, maksudnya tariqatun, maksudnya syar'atun, yakni perjalanan hidup Nabi, cara hidup Nabi, sunnah Nabi. Yang dikatakan sunnatun di sini maknanya syar'atun lahu, disyariatkan baginya. Kamu pernah dengar ke pensyariatan solat, pensyariatan zakat, pensyariatan haji, pensyariatan puasa? Jadi pensyariatan itu disyarakkan,
disyariatkan supaya kita sembahyang, puasa, disyaratkan supaya kita zakat, disyaratkan kita pergi haji, maka sunnatun lirijal syar'atun, disyaratkan bagi orang lelaki, maknanya diwajibkan untuk lelaki. Yakni aku telah mensyariatkan baginya, aku telah mensyaratkan, mewajibkan bagi orang lelaki, al-khitanu sunnatun lirijal, bukan bererti sunat bagi lelaki, tapi bererti syar'atun lirijal, disyaratkan, diwajibkan, sebagaimana kita kata disyaratkan sembahyang, disyariatkan sembahyang. Sembahyang, puasa, zakat ni sunat ke wajib? Wajib. So dikatakan syariat sembahyang, disyariatkan sembahyang, disyaratkan sembahyang, disyaratkan puasa, disyariatkan zakat. Puasa, zakat, haji itu disyaratkan, maka sunnatun maknanya syar'atun, iaitulah disyaratkan, diwajibkan untuk kita berkhitan. Boleh? Dia kata memang perkataan hasalnya sunnatun, bahasa dari sudut luarannya, tapi bahasa yang tersiratnya syar'atun lahu. Bahasa yang tertulis, bahasa simboliknya, macam kita kata apa ni, awak ni panjang tangan lah. Adakah makna dia panjang sampai kat tiang sana? Tak, tapi bahasa sindirannya ialah siapa dia panjang tangan? Suka mencuri. Awak ni kaki baku lah. Awak ni leher jinjang lah. Awak ni tangkai jering lah. Adakah memang awak tangkai jering, awak tengok memang muka dia macam buah jering? Tak, maknanya kedekut kan? Hanya dia bahasa simbolik. Bahasa yang tersurat, bahasa yang tersirat. Memang perkataan sunat, tapi bukan makna sunat. Yang tersirat adalah syar'atul lahu, walaupun Nabi kata sunnatun. Makna sunat itu bukan sunat, tapi syar'atun. Boleh anak-anak? Okey. Adapun hujah bahawa, ini baca. Adapun hujah bahawa, orang lain pula baca B. Pelajar lain tolong baca B. Bagus anak ni. InsyaAllah SPM Ustaz doakan kamu straight A. Okey, fatahallahu alaih. Dia baca muka surat 1, 2, 3 itu, adapun hujah mereka bahawasanya Rasulullah telah menyebutkan khitan itu di antara hal-hal yang disunatkan. Kan sebelum daripada ni Nabi sebut minal madmadah. Di antara taharah itu, kebersihan itu madmadah. Minal fitrah, di antara bentuk kebersihan itu berkumur-kumur. Wal istinsyaq, iaitulah membersihkan hidung, masuk air ke hidung, berkumur-kumur. Wa qassus syarib, begitu juga menggunting misai. Was siwak, bersugi. Wa taqlimul azafir, memotong kuku. Wa natful ibti, iaitulah mencabut bulu ketiak. Wal istihdadu, dan juga memotong bulu di kemaluan. Dan yang ke-8, wal ikhtitan, dan juga berkhitan. Nabi sebut 8 bentuk kebersihan, di samping berkumur-kumur masa ikadut dan berkhitan. Jadi mereka menjadikan dalil hadis ini hukumnya adalah sunat. Sebab Nabi sebut khitan itu satu jalur, satu lajur, satu roll, satu baris dengan perkara-perkara yang disunatkan. Maka hukum khitan itu sunat. Dalil mereka pun betul. Tetapi dalil ini ditolak untuk menunjukkan bukan sunat khitan ini. Kenapa? Adapun hujah mereka bahawa Rasulullah telah menyebutkan khitan itu antara hal-hal yang disunatkan seperti memotong kuku, maka ia sunat seperti selain sunat itu adalah hujah yang tidak tepat. Sebab
Perkara-perkara tersebut di dalam hadis ada di antaranya yang wajib. Walaupun Nabi kata di antara bentuk kebersihan itu ada 8, tapi dalam 8 itu bukan semuanya sunat. Ada perkara-perkara yang wajib, seperti berkumur-kumur dan menyedut air di dalam hidung. Berkumur-kumur ni ambil wuduk sunat. Kita masukkan air dalam hidung istinsyak sunat. Tapi ada ketikanya menjadi wajib. Cuba tengok buku masing-masing. Dan wajib seperti berkumur-kumur dan menyedut air ke hidung di dalam mandi wajib. Kalau kita ambil air sembahyang, kita tak berkumur-kumur, sah kan? Sebab rukun wuduk ada 6. Rukun wuduk ambil air sembahyang ini ada 6. Kalau kita tak berkumur-kumur, tak memasukkan air ke hidung, sah. Kerana dia sunat. Dalam 6 itu sebenarnya 4 saja perbuatan kamu. Basuh muka, basuh tangan sampai ke siku, basuh kepala, basuh kaki. Habis itu 6 iaitulah niat. Ketika basuh muka kan kita niat. 5. Yang ke-6 tertib. 6 saja. Hal lain sunat. Basuh 2 tangan, kan? Basuh telinga. Ni sunat. Berkumur-kumur, masuk air ke hidung, tu sunat. Tapi ketika kita mandi hadas besar, mandi wajib, pengarang menyatakan, cuba baca sekali lagi. Hujah ini tidak tepat sebab perkara-perkara tersebut dalam hadis ada di antaranya yang wajib, seperti berkumur-kumur dan menyedut air di dalam hidung di dalam mandi wajib. Wajib tu. Kalau ada kekotoran, najis, tai hidung dalam mulut ni, kan? Jadi kena berkumur-kumur, kena masukkan air ke hidung. Ni kat telinga-telinga ni, hak zahir ni kena selap betul-betul. Bukan mandi macam mandi biasa, sebab mandi ada besar. Apa rukun mandi ada besar? Ada 2 rukun basic. Apa dia? Saya niat nawaitu raf'il hadasil akbar, ataupun sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala lah. Sahaja aku mandi wajib, sahaja aku mandi junub, sejak aku mandi janabah kerana Allah Ta'ala. Di samping rukun ini, rukun yang kedua, bermulalah mengangkat hadas besar itu ialah meratakan air di sekalian bulu-bulu rom. Kita Arab dia baca bulu-bulu rom, cikgu. Bulu-bulu rom. Jadi jemaah pening sebab dia nak mandi hadas besar. Kita lama kita turus itu dia baca bermulalah mengangkat hadas besar itu ialah meratakan air di sekian bulu-bulu rom. Jemaah pening. Bulu-bulu rom. Apa dia bulu-bulu rom ni? Dia pun tanya, apa dia bulu-bulu rom itu wahai ustaz, wahai tok guru? Tok guru ni dah salah baca Jawi, dia tak lulus Jawi kot. Rawami tu dia baca rom, bulu-bulu rom. Jadi ditanya apa benda? What is the meaning of bulu-bulu rom? Dia kata apa dia? Bermulalah bulu-bulu rom itu ialah sejenis bulu-bulu dari negara Rom. Dekat Romawi ni, kamu dekat Selayang. Lagi pening dia. Dia mandi dekat Tahfiz Ad-Diniyah Selayang, mandi wajib. Dia keluar mani tadi. Tiba-tiba dia kena basuh kata sampai kena pergi kat negara Rom. Ada lagi dia tak faham. Sampai bila dia tanya apa dia bulu Rom, jadi jenis bulu-bulu dari negara Rom. Dia tak faham lagi. Dia tanya bagaimanakah rupa bulu-bulu Rom daripada negara Rom itu? Tok Guru jawab macam mana? Bermulalah rupa bulu-bulu Rom daripada negara Rom itu ialah sejenis bulu-bulu seperti burung di dalam syurga. Lagi jauh lagi. Burung dalam syurga ni. Lagi pening. Dia mandi kat Gombok tapi kena pergi kat negara Rom, pergi dekat dengan syurga pula. Dia tanya Tok Guru lagi. Setelah rupa parah dia tanya ni, pernahkah Tok Guru melihat bulu-bulu daripada sejenis burung dalam syurga yang seakan-akan bulu daripada burung di Rom yang duduk di negara Rom itu? Awak pernah tengok tak? Tok Guru tadi dia tata perangkap. Tok Guru dia pandai tahu kaedah mengelak diri.
Dia jawab apa dia pada budak yang banyak tanya tadi? Dia kata apa dia? Bermulalah budak yang banyak bertanya itu, maka lemahlah imannya. Lepas tu budak tu dah tak tanya. Sebab kalau tanya, lemah iman. Ini cerita macam hujung 14 lah kan? Nampak ke tak nampak? Dia pun kata tak nampak. Dia pun jawab, kalau tak nampak itu tanda nak mampus. Oh nampak. Tu nampak. Itu cerita lawak. So lawak dia ada pengajaran. Message of this funny, message yang cuba disampaikan, kalau kita tersalah, mengaku. Jangan jadi mengelirukan orang lain. Sebenarnya dia salah baca aja. Apa salahnya? Sorry, saya tersalah baca. Sebenarnya rawamim itu bukan rom tapi romo. Selesai masalah. Bermulalah mengangkat hadas besar itu ialah meratakan air di sekalian bulu-bulu romo. Susah. Dia mengaku dia tersalah baca ataupun dia tak kaku. Memang betul. Rawami ni bukan rom. Rawami ni baca romo. Sebab bermula mengangkat hadas besar itu meratakan air di sekalian bulu-bulu romo. Rawami itu bukan Rom. Tengoklah ayat. Bulu-bulu Rom. Tak, negara Rom. Bulu Romo. Ejaan Rawamim. Dia tak salah. Memang betul. Dia kata awak yang salah tak tahu Jawi, Zabah, ataupun Jawi Dewan Bahasa, ataupun Jawi lama, ataupun Jawi baru. Dia pun explain balik. Tengok ayat. Cuba kamu tengok. Kita penduduk bom boleh makan roti bumi. Kau pening. Bawa mi nak baca bom ke nak baca bumi? Tengoklah, kita penduduk bumi boleh makan roti bom. Bawa mi ke? Boleh. Tengok ayat. Kalau ejaan ada setengah ejaan sama. Okey. Pada zaman lampu ramai orang keluar malam berlampau. Pening tak? Pening ya? Pada zaman lampu, sebab lam mim pak waw, lampu. Ramai orang keluar malam berlampau. Berlampu sebenarnya. Pening ya? Siapa pening? Sebab tak belajar Jawi ya? Pada zaman lampu, ramai orang keluar malam berlampau. Kau pening? Sepatutnya, pada zaman lampau, ramai orang keluar malam berlampu. Walaupun ejanya, ba'ra lam mim pak waw. Bukan berlampau, berlampu. Walaupun pada zaman lampu, tapi lamim pawa itu bukan lampu, lampau, zaman silam. Faham? Faham juga kan? Jadi tadinya, bermulalah mengangkat hadas besar itu ialah meratakan air di sekian bulu-bulu romo. Kena kata habis dek. Bulu romo ni kena kata. Ni kalau kamu rasa cincin kamu ni berhalang air daripada rata, tanggalkan. Kalau abang tak nak tanggal, abang boleh pakai. Tapi pastikan air mengalir. Kalau tak nak selat ataupun tak nak goyang-goyang, tanggallah. Kuku-kuku kamu yang panjang ini, panjang kan? Kuku panjang, shower air tu macam tu. Belakang ini tak rata. Semayan tak sah. Ni lekuk-lekuk yang ada, terutama di bahagian pelipatan. Orang perempuan sebab itu dia suruh duduk mencangkung tu. Tempat-tempat yang sulit ni, telinga ni kan? Telinga ni. Ni Zuhair ni kena ni. Dah kalau dia mandi macam tu saya, Kelantan panggil mandi kubah. Mandi kurban ni mandi lagi kotor. Kurban tak apa dia berlumpur, itu cara dia mandi. Tapi kita nak suci tapi dah mandi macam kerbau, mandi lagi kotor. Tak suci. Jadi kena rata semua. Mandi biasa tak apalah, basuh ke tak basuh, rata ke tak rata, tapi kena meratakan, termasuk tempat-tempat yang sulit sebegini. Kena teliti. Ambil wuduk pun sama dek. Ambil wuduk tu jangan kamu letak air macam tu. Ini bukan ada besar. Ambil wuduk letak cawan macam tu. Kelekuk-lekuk ni. Ni, kamu air letak tu, dahlah kamu tidak melepasi daripada lengan kamu. Dah kalau wuduk kamu tak sempurna, sembahyang tak sah. Kaki pun jangan letak macam tu saja. Ni kaki kat sini. Belakang ni, usah dia nak selat lagi ataupun dia meletakkan dia itulah jarinya menyelat-nyelat dia panggil. Itu lagi afdal. Jadi ada beza. Mandi hadas besar. Cuma tak wajib lah hak zahir je, hak batin. Hak batin kena basuh rata juga nyanyi orang kita. Ambil pilih dekat sini bila keluar air ikut sini. Tak wajib, tapi hak kat sini ni. Tak wajibnya hak zahir. Hak batin tak wajib. Jadi ni zahir lagi ni. Nampak ni lubang hidung. Tapi tak wajib kamu sorok kat sini sampai ke halkum kamu. Faham? Jadi kena basuh betul-betul, koma betul-betul. Dalam ketika itu menjadi wajib dia kata.
Dan ada di antaranya yang sunat, seperti bersiwak, gosok gigi, bersiwak. Ada pun memotong kuku, meskipun dia sunat. Kita potong kuku ni sunat. Potong kuku pun masa Ustaz dah ajar, potong kuku tu seminggu sekali. Jangan dah 7 minggu tak potong lagi. Maknanya ada 7 minggu ni, berapa dek? Sebulan setengah. Kau kamu ada period juga? Kamu ada datang haid ke? Tak ada, dia potong lah seminggu sekali hari Jumaat tu. Potong ni finger ni, potong sababah dulu. Jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Ni caranya. Dapat dah potong kuku hari Jumaat dapat sunat dah. Cara Nabi potong kuku. Jari telunjuk, jari hantu, jari manis, jari kelingking. Sebelah kanan Kemudian jari kelingking kiri. Jari manis, jari hantu, jari telunjuk, ibu jari kiri. Kemudian ibu jari kanan. Tertib. Jadi apabila biasa automatically kita buat begitu. Tapi kalau tak, ikut suka dia saja potong. Lepas tu tinggal bulat yang ni. Buat korek hidung. Kuku panjang ni biasa kelingking. Ada juga ramai jenis ibu jari. Tak payah dik. Ni tempat bergayutnya syaitan. Ni kadang-kadang semua panjang kuku. Kuku dia semua panjang. Langsui ke benda. Dah kita mandi ada besar macam mana? Boleh? Cara potong kuku. Kalau kaki macam ni mula kanan pergi kiri. Wahid isnani salasa arba khamsah sita sab'a manati sa'asyara. Kaki begini ya. Ni kadang-kadang awak potong kuku kan? Ikut suka lah. Kiri dulu ke, kanan dulu ke, jari tengah dulu kan. Jadi kalau dah tahu, amal lah. Dapat double pahala. Pahala potong kuku satu, seminggu sekali Jumaat supaya bersih. Yang keduanya, cara potong kuku dapat pahala kerana ikut sunnah Nabi. Kita makan ikut sunnah Nabi, minum ikut sunnah Nabi, pakai pakaian ni, masukkan yang kanan dulu. Ni kan ada dua ni. Ni. Jubah dia, sahut ke kanan dulu. Baca apa dia? Allahumma inna nas'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu. Ada dalam kitab Al-Azkar. Sunat kalau kita memakai pakaian mulakan bitayammun. Tayammun. Bukan tayamum. Tayamum tu dia butana. Ni tayammun. Yaminun kanan. Mengkanankan. Masa selendal pun sama. Selipar pun sama. Seluar pun sama. Sampai ada doa tu. Doa ketika memakai pakaian. Masukkan tangan kanan. Kalau seluar kan, kaki kanan dulu. Kasut pun kaki kanan. Sebab itu kita masuk masjid kaki kanan. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, ya Tuhanku, bukakanlah pintu-pintu rahmat. Ketika pakai pakaian, macam doanya, Allahumma inna nas'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu. Ya Allah, aku minta kebaikan daripada pakaian ini. Inna nas'aluka min khairi wa khairi ma huwa lahu. Dan kebaikan yang dibawa oleh pakaian jubah yang kau pakai ni. Jubah buat pergi mengajar budak-budak tafiz. Jubah ni buat apa dia? Solat maghrib. Jubah ini buat solat isyak. Kebaikan yang dibawa oleh pakaian. Bukan jubah pergi kelabing. Lepas tu kalau boleh sambung lagi abang. Wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Dan aku minta jauh daripada kejahatan pakaian ini dan kejahatan yang dibawa oleh pakaian ini. Payahlah sikit tu. Tapi kalau tuan-tuan otak Imam Syafi'i tak apalah, anda tepuk sekali tuan-tuan ingat. Allahumma inna nas'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lah. Kita dapat pahala apa dia? Memakai pakaian dengan baca doa yang Nabi ajar tadi. Jadi kita nak buat apa saja baca doa. Termasuklah tadi kita dah potong kuku, tiba-tiba cara potong kuku pula cara Nabi. Dan berikutnya. Apa dia kata? Dan di antara sunat ialah bersiwak. Ada pun memotong kuku meskipun dia sunat, tapi ada kalanya menjadi wajib juga untuk sahnya taharah. Kalau tak sah taharah ni tahu kebersihan. Kalau tak sah kamu mandi hadas besar, tak suci kamu nak mengangkat hadas besar, mandi wajib, tak suci kalau kamu nak ambil wuduk, maka ia kata apa dia? Iaitu apabila kuku itu panjang dan banyak pula kekotoran di celah-celahnya, maka ketika itu memotong kuku menjadi wajib. Faham? Keadaan biasa memanglah Nabi sebut ada 8 kebersihan. Salah satunya masuk air ke hidung, berkomor-komor. Salah satunya memotong kuku.
Tapi dia kata seandainya menghalang daripada bersih, menyebabkan tak sah kamu ambil adab besar, maka ketika itu memotong kuku menjadi wajib, tidak lagi menjadi sunat. Kenapa? Kerana tak sah taharah tanpa kamu motong kuku kamu yang kotor itu. So dia nak tunjuknya, kalaulah perkara sunat itu ada 8, antaranya potong kuku. Potong kuku ni sunat tau. Tapi dia kata macam mana ayat? Cuba kamu baca. Adapun memotong kuku, meskipun ia sunat, tetapi ada kalanya menjadi wajib juga untuk sahnya taharah. Kalau tak sah taharah, maka ketika itu tak sah sembahyang kamu, tak sah ibadat kamu. Maka menghalang daripada sahnya taharah. Kenapa? Kamu tak potong kuku. Maka ketika itu memotong kuku adalah wajib. Jadi kita potong kuku tadi sunat, tapi kalau kita tak potong menyebabkan tak sahnya mandi hadas besar kerana terlalu kotor ataupun terlalu panjang, maka ketika itu memotong kuku hukumnya adalah wajib. Walaupun Nabi sebut hukum umumnya antara bentuk perkara sunat, masuk air ke hidung, berkomoh-komoh, memotong kuku. Dalil dia lagi, kalau begitu hadis yang mereka menyatakan hujah itu mengandungi dua hal, iaitulah yang wajib dan juga yang sunat. Jadi dia pun buat solusi hadis tadi. Solusi hadis tadi kita cerita tentang perkara sunat kan. Ada perkara sunat 8, Nabi berkata hujung sekali khitan. Jadi dia kata hukum khitan pun sunat sebab Nabi letak sebaris dengan perkara-perkara yang sunat. Antara perkara sunat itu memasukkan air ke hidung, kemudian berkomoh-komoh, potong kuku. Lalu hujung hadis Nabi kata khitan. Maka khitan tu sunat sebab Nabi letak satu kolom, satu bahagian. Tapi ditolak hujah tadi, tidak semestinya Nabi letak hutan bersama dengan perkara sunat, maka khitan juga sunat. Kenapa? Kerana kalau kira memotong kuku itu sunat, tapi apabila tak sah kamu mengangkat adab besar, menyebabkan taharah kamu tidak sempurna, bukan sunat lagi, potong kuku menjadi wajib. Maka begitulah hukum khitan. Walaupun Nabi letak di antara perkara yang sunat, tapi tidak semestinya sunat, tapi hukum itu adalah wajib. Faham anak-anak? Okey, penutup nombor C. C siapa nak baca saya? Very good. Ana doakan juga SPM straight A plus lagi. Kalau tidak PT3. Silakan. Okey, fatahallahu alaih. Dalil yang ketiga ni hujah mereka. Adapun penghujahan mereka yang kata-kata Hasan Al-Basri bahawa ramai orang telah memeluk Islam kepada Rasulullah, baginda tidak pernah memeriksa seorang pun di antara mereka. Zaman Nabi orang nak masuk Islam, Nabi tak tengok. Tengok kamu punya Angry Bird potong ke tak? Nabi pun tengok. Okey lah ni. Ini tak potong lagi. Okey, kena potong. Tak. Nabi tak semak setiap orang. Jadi dalilnya kalau begitu hukumnya bukan wajib lah, sunat. Apakah hujah penolakan? Dia kata baginda tidak pernah memeriksa seorang pun di antara mereka. Jawabnya, mereka sekalian tidak perlu untuk diperiksa. Sebab apa dia? Sebab kaum Arab hampir keseluruhan, kesemuanya berkhitan. Zaman Nabi tu orang Arab semua berkhitan. Dah jadi satu adat orang Arab berkhitan. Jadi nak kita nak cek buat apa je, sebab semua dah berkhitan. Macam kita dah jadi kebiasaan biasa. Demikian pula kaum Yahudi, bukan orang Arab saja. Orang Yahudi semuanya berkhitan. Hanya yang tinggalnya kaum Nasrani, dan mereka itu pun dua puak. Satu berkhitan, satu lagi tidak berkhitan.
Setiap orang yang memeluk Islam dari mereka ini ataupun dari yang lain yang telah pun mengetahui bahawa syiar Islam itu adalah khitan, maka mereka pun segera berkhitan sesudah mereka beragama Islam, sebagaimana mereka juga segera mandi setelah memeluk Islam. Jadi dah jadi kebiasaan rolik, semua orang tahu. Sebab itu Nabi tidak cek. Bukanlah menunjukkan Nabi tak cek, menunjukkan hukum dia sunat, tapi kerana orang semua adat masyarakat ketika itu berkhitan, hatta Yahudi semua berkhitan, termasuklah Nasrani, ada sebahagian separuh berkhitan, separuh tak berkhitan. Dan mereka tahu kalau nak peluk agama Islam, mereka automatically berkhitan dan mereka juga mandi memeluk agama Islam. Boleh anak-anak? So tolong jaga, tolong tengok, tolong ingat muka surat 1, 2, 4 ini. Ustaz nak berhenti sampai insya' saja. Dah masuk waktu kan? Dah masuk waktu kan? Dan 46 kita insya' 45. Dik tolong tanda adakah wajib khitan hukumnya? Adakah wanita wajib khitan? Kat bawah tu kamu baca sendirilah dik. Ada 2 paragraf ini. Okey, kalau Ustaz baca semua memang panjang sangat. Ini solusi. Kita akan tengok adakah hukum khitan bagi wanita itu wajib dan bila diwajibkan khitan, dan akhir sekali apa pula hikmah khitan. Moga-moga panjang ini Ustaz boleh speed ataupun sinopsis ringkaskan. Di samping Ustaz tambah, iaitulah perkara lain berkaitan dengan khitan sebelum kita sambung tajuk fasal yang keempat nanti, sebab berlaku penyelewengan anak-anak dan cara memperbaikinya. Yang baik daripada Allah, aku baik kelemahan saya. Aqulu qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.